الحمد لله القائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para tetapi Allah yang dikasihi sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita sentiasa mengamalkan kehadiran para jemaah sekalian yang istiqamah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti sikap tanggung jawab kita kepada tuntutan syariat yang menjadi perisai hidup setiap muslim. Pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Pemimpin Ditaati Negara Harmoni. Para hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kita tentunya mengimpikan negara kita terus membangun, maju, berdaya saing dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Keamanan dan keharmonian antara kaum adalah faktor yang sangat penting untuk mencapai kemajuan yang seimbang dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Justru kepimpinan negara mestilah memastikan keseimbangan tersebut terus terpelihara. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24 sebagaimana yang dibacakan awal khutbah tadi. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar yakni dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat keterangan kami. Imam Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini berkata, ketika mereka bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, membenarkan para rasulnya dan mengikuti risalah yang diberikan kepada mereka, nescaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa manusia mengikuti cara hidup pemimpinnya. Kata-kata ini menepati realiti kehidupan kebanyakan masyarakat. Justru dengan adanya pemimpin yang menjadi suri teladan, maka sudah tentu dia akan memberi kesan yang mendalam kepada cara hidup masyarakat. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya sebagai rakyat yang bertanggung jawab, kita wajib mentaati pemimpin dalam konteks negara. Pemimpin yang mesti kita hormati ialah ketua agama. Pemimpin yang mesti kita hormati ialah ketua utama negara, yaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Malah kita juga mestilah menghormati kepimpinan negara, yaitu Jemaah Menteri atau Kabinet. Kesetiaan kepada raja dan negara mestilah dipahami dan dihayati dengan sepenuhnya. Setiap titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung mestilah ditaati oleh setiap rakyat. Baginda Tuanku menjadi simbol kepada perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat berbilang kaum dan agama. Amat menyedihkan apabila masih ada kalangan rakyat yang berani mempersedakan institusi raja di negara ini. Inilah yang menangkis perasaan hormat
dan ciptakan negara. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa dari kalangan kamu. As-Syekh Muhammad At-Tawili As-Sa'rawi menyatakan bahawa suruhan taat kepada pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini supaya masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama terhindar daripada penindasan. Justru setiap pemerintah dituntut untuk menunaikan amanah dengan sempurna dan sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis sahih daripada Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i muslimin bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'at." Maksudnya, mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidaklah wajib didengar, dia mendengar dan mentaati. Setiap jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap pemimpin itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang layak dan mereka menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Justru terdapat beberapa ciri pemimpin yang layak untuk menduduki jawatan tertinggi negara. Antaranya yang pertama, Islam. Ini adalah kerana urusan pemerintah adalah salah satu hukum syara yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal umat Islam. Dan yang kedua, matang. Oleh itu, tidak sah melantik kanak-kanak, orang yang jahil dan yang seumpama dengan mereka sebagai pemerintah, walaupun mereka dikelilingi oleh para penasihat. Dan yang ketiga, bersifat adil. Orang yang bersifat adil ialah orang yang tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan memakan riba. Dia juga tidak berterusan melakukan dosa kecil. Keempat, mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalilnya. Pemerintah mestilah mengetahui hukum-hukum syarak dan dalil-dalilnya. Pengetahuan ini akan membolehkannya berjihad. Jika dia tidak mampu berjihad, maka dia hendaklah mempunyai penasihat yang memahami hukum hakam Islam. Dan yang kelima, bijaksana dan mempunyai fikiran. Oleh mereka ini membolehkan seorang pemerintah yang mampu mentadbir, menjaga keselamatan negara dan rakyat daripada sebarang ancaman. Kebijaksanaan ini hanya dapat dikesan dan dinilai oleh mereka yang berpengalaman, ahli surah dan mereka yang pernah menjalankan tugas-tugas ini. Keenam, melaksanakan nilai-nilai Islam. Beramal untuk Islam adalah wajib. Ini kerana tidak akan terlaksana syariat Allah di muka bumi sekiranya sistem dan undang-undang ciptaan manusia lebih utamakan ke atas masyarakat. Justru pemimpin mestilah membawa rakyat mengamalkan cara hidup berteraskan nilai-nilai Islam. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling berusaha menjaga keamanan dan kesejahteraan negara serta saling dapat mengasihi sesama kita agar terus memelihara keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Berilah sepenuh kepercayaan kepada pihak berkuasa dalam menangani isu-isu berkaitan penghinaan kepada agama, penghinaan kepada institusi raja, perkauman dan lain-lain. Sebagai rakyat yang bijak, kita mesti mengamalkan sikap semak sebelum sebar terhadap suatu berita yang diterima. Mimbar juga mengambil kesempatan untuk menyarankan kepada setiap pentadbiran masjid dan surau kirim Jumaat di negeri Perak supaya melaksanakan solat hajat selepas solat Jumaat ini dan hari-hari yang lain mengikut keperluan bagi memohon kesejahteraan, keamanan dan keselamatan negara daripada sebarang pergolakan, huru-hara dan wabak penyakit berbahaya
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita insyaallah. Mengakhiri khutbah pertama hari ini, khatib ingin mengumumkan beberapa kesimpulan sebagai ingatan kepada kita bersama. Yang pertama, setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat. Baiknya rakyat adalah cerminan bagi baiknya para pemimpin. Yang kedua, mentaati pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW, supaya masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada raja dan negara yang menjadi rukun negara mestilah dipahami dan dihayati sepenuhnya oleh setiap warga negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan memberi kepada mereka pintu kemurnian yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum